jumpa lagi dalam Shock. Semuanya yang ada boleh muat turun aplikasi Shock di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dan ini adalah episod ke-11 Ustaz X1 Ajaib, yang mana saya tampilkan ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz ataupun pakar-pakar ataupun academician. Orang kita nak kongsikan ilmu, kongsikan manfaat kepada anda semua. Hari ini selain daripada Dr. Mir Hazil, Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Ustaz Zul. Ya, dia penyanyi sebenarnya, tapi dia ustaz yang rugged. Penyanyi. Kalau tengok pada Ustaz Zul ni kira macam tak, ni betul lah ustaz ni kan? Macam tak rupa ustaz. dia semua dia baru nak start. Dia ilmuwan, dia penghibur juga. Penghibur. Subhanallah. Murabbi. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Zul. Terima kasih. Kerana sudi datang untuk support Shockcast Ustaz X1 Ajaib. Dan kita teruskan topik untuk episod 11 kali ini. Dr. Mir, kita dah bagi tahu daripada episod sebelumnya tentang kepentingan alam semua jadi kepada manusia. Dan soalan simple saya, boleh jelaskan dari segi pergerakan fizikal kita yang dapat membentuk perangai kita dan kenapa ini sangat penting, Dr. Ya, Cik Wan dan para pendengar sekalian. Ustaz Zul juga terima kasih atas kehadiran. Mungkin akan lebih meriah lah atas Shockcast Ustaz X1 Ajaib ni. Jadi seperti mana yang kita bagi tahu bahawa kepentingannya kita juga harus kembali kepada fitrah dengan mendekati fitrah itu sendiri, iaitu salah satunya adalah alam semula jadi. Dan Allah Ta'ala menyediakan wadah-wadah dan pentas-pentas ini tadi untuk berbagai aspek sebenarnya. So kalau dari segi human punya kita kata keupayaan, kemampuan, daya ataupun tenaga ni tadi, ada daya yang bersifat tenaga untuk fizikal, yang kita namakan di sekolah dulu pendidikan jasmani, olahraga. So mana ada olahraga buat dalam dewan ataupun olahraga buat secara dalam classroom, dia mesti outdoor. So itu juga membawakan kita bahawa keperluannya untuk dekat kepada nature ni tadi Ustaz. Yang keduanya tadi, dia juga bercakap tentang pergerakan. Olahraga ni mestilah pergerakan, bersukan, senaman, dan senaman ni tadi ada berbagai bentuk. Dan salah satunya umat Islam telah diberikan, disyariatkan dengan kefarduannya untuk solat. Dalam solat itu tadi ada pergerakan-pergerakan. Memanglah kita tak buat solat di tengah padang. Tetapi saya nak menggambarkan dari sudut pergerakan fizikal yang ada olah tenaga kepada tubuh badan jasmani. Dan itu merupakan latihan. Apatah lagi kalau kita dapat berjemaah, kerana berjemaah itu tadi merupakan lapangan di luar rumah kalau kita buat sendiri. Jadi analogi ini secara yang tersirat, mutasyabihatnya tadi, kita lihat ada tenaga alami yang dapat kita ambil khasiatnya dengan melakukan riadah luaran dan riadah dalaman seperti mana solat itu tadi. Ya. Ustaz mungkin nak tambah sikit sebab simple. Orang biasa, anak-anak muda dia tak faham kepentingan solat. Selain daripada solat tu memanglah berserah diri, maknanya apa, kita beramal, kita baca kepada Allah Ta'ala. Tetapi pergerakan itu, kenapa takbir, kenapa rokok, kenapa sujud, Ustaz, dari segi konteks agama dan sains untuk kami anak muda ni. Bagus soalan tu, Iwan. Sebenarnya kalau saya nak ambil daripada sisi yang lain, sisi kita katakan solat dapat pahala tu, tanggungjawab, itu dah betul dah. Cumanya nak relatekan dengan Dr. May sebut tadi, dia ada satu istilah Arab, dia panggil al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sihat itu datangnya daripada badan yang sihat. Jadi dalam solat itu, sebagaimana yang disebutkan tadi, ialah pergerakan-pergerakan yang mempunyai satu perlambangan. Contohnya perlambangan bagaimana kita hormatkan orang. Kalau kita jumpa orang, contohnya kita angkat tangan, betul tak? Kita katakan sambil kita bagi salam ke, assalamualaikum ke, ataupun kita bagi ucap selamat ke, kita bagi dengan kita angkat tangan. Yang kedua, kita tanda-tanda setengah masyarakat apabila dihormatkan orang, dia tunduk. Macam masyarakat Jepun. Ya, masyarakat Jepun so tunduk. Bawa balik Jepun ni? Ya, bawa balik. Jadi bila dia tunduk, salah satu daripada budaya masyarakat Jepun dan Korea ialah tanda hormat kepada seorang. Begitu juga dengan sujud. Sujud dia ada setengah-setengah bangsa kuno terdahulu. Tanda-tanda mereka hormatkan orang ialah mereka sujud. Jadi pergerakan-pergerakan dalam solat ini ialah semua yang manusia buat itu terkandung dalam solat, iaitu kita hormat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, relate dengan al-aqlus salim fi jismis salim tadi. Akal yang sihat datang daripada badan yang sihat. Maknanya
setiap pergerakan dalam solat itu sebenarnya kalau ikutkan pakar-pakar perubatan dan pakar-pakar urat saraf ini mengatakan bahawa ialah untuk kesihatan juga. Bagaimana kalau kita rokok, dia boleh membetulkan urat belikat. Kan? Bagaimana kalau kita sujud, dengan 7 anggota sujud ini dia boleh membentuk satu aliran darah yang baik. Untuk apa? Untuk kita sihat, dan bila kita sihat kita boleh berfikir dengan cara yang waras, lebih rasional. Jadi bagi orang yang sembahyang, dia sudah tentu insya-Allah mudah-mudahan dia akan minda dia lebih tajam. Kemungkinan yang ada orang-orang jenis yang ada di sekitar kita, Dr. Cik Wan, mereka adalah dalam kalangan orang-orang yang solat. Itu yang kita harapkan. So dia punya keistilahan, betul. Ada dalam solat itu, ini diterjemahkan falsafah dalam balik solat itu. Jadi dia juga createkan wifi tu. Ya, betul. Jadi saya rasa macam menarik tu. Sebab angkat tangan kan, betul je kan? Betul. Kita dengan automatik je kita akan angkat tangan. Kan kita bila kita sisih kan, Assalamualaikum, ataupun salam sejahtera kan. Tapi dua tangan ni mana surrender betul lah. Surrender. Itu kena dengan kita katakan akidah tadi, iaitu tunduk dan patuh serta tidak akan terputus, iaitu daripada perkataan aqdu, iaitu simpulan akidah kita. Jadi kita boleh jumpa khusyuk dalam bila kita faham apa yang kita lakukan mungkin. Maknanya kan bila kita faham konsep itu, kenapa kita angkat tangan, kenapa kita rokok, mungkin kita mendapat jumpa jambatan adalah dan landasan kepada khusyuk itu adalah pemahaman apa yang kita lakukan. Kalau kita tak ada penghayatan kan. Dia mengikut dalam satu istilah, betul kata Dr. Mel, satu istilah, satu kitab mengatakan nak khusyuk ni dia ada beberapa perkara. Yang pertama dipanggil huduril qalbi dalam solat, iaitu hadir hati kita untuk mengerjakan solat. Maksudnya apa? Maksudnya kita alert waktu solat tu. Waktu solat tu contoh masuk subuh pukul berapa, masuk zuhur pukul berapa. Jadi kita tahu dan kita menunggu-nunggu waktu tu, hadir hati kita. Mana sebelum azan tu dah ada rasa nak belum sembahyang lagi. Tapi dah ada rasa huduril qalbi, hadir untuk sembahyang. Itu dah ada. Yang keduanya betul tadi, at-tafahum, faham apa yang kita baca. Kalau kita faham apa yang kita baca, insya-Allah macam kita tengok movie lah kan. Kalau tak faham, masa tak syok walaupun jalan cerita. Satu je orang tengok movie, tak ada translator, tak ada ni subtitle cerita Hindustan. Jadi orang boleh faham sebab endingnya mesti happy ending. Tapi untuk cerita-cerita lain ada lagu. Kalau tengok cerita Rusia je Dr. Mel. Kalau tengok cerita Rusia tak ada subtitle, rasa macam tidak ada apa-apa jalan cerita. Tapi kalau dalam Al-Quran kita faham terutamanya rukun qauli, rukun-rukun yang kita kena sebut. Contohnya Al-Fatihah. Betul. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin. Kita faham Maliki Yaumiddin, pemerintah yang besar pada hari kemudian. Sekarang kita sedang menghadap siapa? Tadi kita angkat tangan kepada siapa? Iaitu Maliki Yaumiddin, pemerintah yang besar pada hari kemudian. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Fatihah tu juga sebenarnya banyak istilah. Kalau kita nak minta sesuatu, Allah Taala ajar, kita rapat dengan dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim, puji. Alhamdulillahirabbil alamin, puji. Maliki ar-Rahmanir-Rahim, puji. Maliki Yaumiddin, puji lagi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dia tu? Itu dah mula perantara nak minta dah. Apa yang nak minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang benar. Kalau komunikasi dua hal. Komunikasi. Kalau nak kepada anak orang, baik dengan bapak dia dulu. Istilahnya. Itu contoh. Penuh falsafah kan, sebab nak minta apa-apa mungkin ada puji-pujian. Ya, betul. Okey, soalan orang biasa. Kenapa wuduk? Kenapa tayamum? Dan doktor nak kaitkan dengan mungkin alam. Saya pernah belajar sikit tentang alam. Sebab tadi air. Kalau saya boleh hook balik tadi bila kita nak mulakan dengan menghayati solat tu, dengan menghormati waktunya. Kerana pada alam perubahan waktu solat adalah perubahan kecondongan matahari. So apabila berlaku perubahan kecondongan matahari memberikan impak tenaga pada alam pada frekuensi yang berbeza-beza. Macam setting lah. Pagi tadi mungkin settingnya 103.5 contoh je kan. Bila petangnya dia dah jadi 106.7. Contohnya macam itu. Jadi macam tempat yang berubah memberikan kesan ataupun impak gelombang yang berubah. Jadi apabila perubahan waktu solat menggambarkan perubahan waktu tenaga, salah satu cara yang paling mudah untuk kita refresh ataupun reset kita punya sistem untuk tap tenaga ini, untuk ambil tenaga ini dengan ibadah yang solat ni tadi, dan dimulai dengan memperbaharui wuduk ataupun mengambil wuduk. Kerana wuduk tu ada sesuatu yang fizikal. Kita basuh Cik Wan, basuh muka, basuh tangan, ini semua tadi anggota-anggota yang terlibat untuk melakukan cara penyerapan, dalam istilah saya, cara penyerapan tenaga. Contoh, kalau kita ambil kayu penyapu lah, kita ambil penyapu, kita sapu pasir.
kita sapu pasir, kita sapu, kena berulang-ulang kali sebab ada je yang tertinggal. Sekali sapu ada tertinggal, 2 kali sapu ada tertinggal. Tetapi kalau kita ambil mop, sebab mop tu basah. Kalau kita ambil mop yang basah kan, mungkin kita sekali dia melekat semua. Jadi solat ni, wuduk ini umpama macam kita basahkan dulu antena ataupun kulit-kulit tubuh ni tadi. Supaya bersih dan suci. Dan nanti dia akan cerap dengan kadar yang lebih luar biasa. Betul. Sebenarnya yang ketiga yang tak sebut ialah nak khusyuk dalam solat ialah wuduk yang sempurna. Dia tu relate lah. Dia wuduk yang sempurna ni maksudnya begini. Betul yang sebut tadi. Ialah kan kita kulit kita ni dia ada liang roma. Betul. Liang roma, kalau daun dia panggil liang stoma kan. Liang roma ini kalau kita hanya melalukan air tanpa kita sapu, sebenarnya kalau kita tengok dalam kantar besar, dia tak masuk dalam liang roma tu. So itu penting, makna meratakan itu maksudnya kita naklah menyapu, menyuci dan merapatkan tangan. Sebab tu kalau kita letak tangan, ambil air sembahyang, kemudian kita hanya hulur tangan dan celup-celup saja, dia tidak akan masuk kat situ. Orang kata alirkan saja kan. Tak cukup, tak meratakan. Betul. Masuk tangan sekarang kepala baik tak ada kan. Masuk tangan tu, kemudian air hanya mengalir di kulit, tak masuk. Dia tak akan pergi dekat situ. Jadi itu menyebabkan kadang-kadang kita semayang tak berapa nak khusyuk. Kemungkinan sebab tadi wuduk tak sempurna. Terapi tu Ustaz. Yes, betul. Kalau konsep saya itu terapi ya. Terapi tu kena ada sentuhan. Dia kena ada belayan tu. Subhanallah, betul. Kalau hanya lalu dia tak cukup. Betul. Kalau kita yang cukup anggota mesti kena ratakan. Sebab dengan itu ada sentuhan, dan sentuhan itu tadi melengkapkan proses tadi. Ya. Contoh kalau muka kan, di mana ruang lingkup muka yang perlu kita kena sapu? Ialah di ubun-ubun. Ubun-ubun. Kalau orang antara rambut dengan dahi. Tapi orang memang tanya, kalau kata rambut ni dahi-dahi sampai ke belakang, ada dahi kan? Agak-agak di mana dahi awak kan? Dahi yang sebenar. Dahi yang sebenar tu. Dahi yang sebenar paling tidak pun dia 3 jari. 3 jari daripada kening kan. Kemudian 2 anak telinga. Siapa tak ada anak telinga tu rasa-rasa lah anak telinga dia kat mana kan. Kemudian di halkum. Ini hantar halkum. Perempuan tak ada halkum kan, bawah dagu. So kita kena pusing semua sekali. Dan terapi ni juga betul disebut tadi, orang yang sapu muka dengan air biasanya dia akan lambat tua. Macam Feli ni. Tapi terpancar dekat tokoh-tokoh hari ni. Tapi itu sebenarnya. Dan Cik Wan, satu lagi, kita dulu waktu kecil dilahirkan Ustaz, betul kan? Betul. Kita memang dibelai. Muka kita tu dibelai, badan kita dibelai. Dah tua-tua ni siapa belai? Isteri lah. Kalau tak ada acara wuduk tu, memang tak kita ada orang mungkin belai. terlalu sibuk dan lupa untuk belai diri sendiri. Paling tak ada kan, bukan hanya bersihkan, tapi dia dah jadi suci, dan dia adalah terapi belayan untuk diri sendiri. Maknanya 5 kali satu hari kita belai muka kita sendiri. At least kan, muka, tangan, kaki, ucapkan syukur kaki tu, jalan lagi. Itu belum pasangan lagi tu. Diri sendiri dah 5. Diri dah 5. Cuma saya nak tentukan sikit supaya begini, ramai orang kata, yalah walaupun macam satu joke benda tu, tapi dia macam nampak macam sedikit ada takabur juga bila sebut macam mana muka awak jadi cantik, air semayang je. Janganlah sebut wuduk tu. Tak perlu kita katakan. Bukan, tak perlu kita highlightkan itu. Tak perlu kita highlightkan. Dia nampak macam orang lain tak ambil wuduk ke. Tapi Ustaz, sebelum ni kita memang ada bicarakan tentang kenapa kita menjauhi adab. Salah satunya sebab kita tak faham. Betul. Bila orang tu dah faham, dia akan jaga adabnya. Betul, orang berilmu ni lagi tinggi adabnya kan. Betul. Sebab dia tahu undang-undang tu. Macam tadi, sebab dia faham. Antara yang disebutkan tadi, kita faham apa yang kita buat. Jadi kita bersembang ni pun, kita bercerita ni untuk meningkatkan kefahaman dalam perspektif yang pelbagai. Ya, betul. Perspektif yang berbeza. Sebab kebanyakan lah kita kata orang sekarang malas nak solat, ataupun dia tak faham kenapa sejarah solat 5 waktu tu. Isra' Mi'raj tu satu hal lah, satu cerita yang kita dengar bermusim sekali setahun kan. Cuma saya perlukan penjelasan daripada ustaz dan juga doktor ni, suruh bahasa mudah. Maknanya tadi kita dah dapat penjelasan tu, dan saya harap dengan perbincangan ini orang tahu fungsi wuduk, fungsi pergerakan solat, dan mungkin ustaz boleh emphasize sikit kenapa perlu solat dengan hal laju yang tertentu, instead of terlalu laju macam ayam patuk sudu kan. So boleh top up sikit. Soal kesempurnaan solat, bila kita katakan solat dah, tapi nak mewujudkan kesempurnaan solat itu, solat yang sempurna, solat yang kamil, mutakamil ni kan, salah satunya ialah pergerakan.
Pergerakan. Sebab tu dalam apa nama ni, rukun solat pun dia ada sebut rukuk dan tamak-ninah. So tamak-ninah itu ialah istilahnya berhenti seketika, sekadar menjawab subhanallah lah. Yang kita menjawab subhanallah azim, subhanallah azim tu it's okay lah. Tapi kalau tak sebut pun tak apa. Itu kena ada gap rukun. Kena ada gap. Maknanya pergerakan itu dia tidak boleh terlampau pantas dan terlampau laju sehingga kan menghilangkan rukunnya itu, menyebabkan solat tak komplit. Tapi ada isu juga. Kata kenapa di negara sebelah tu ada yang itu solat sampai 25 rakaat 3 minit. Terutama Ramadan lah. Terutama bulan Ramadan. Bila tarawih harus sengaja cari tempat mana paling laju. Imam laju kan. Baca Quran laju tak menjadi isu. Selagi dia menjaga Al-Quran, baca adab dan tartilnya itu, rukun tajwidnya menjaga, laju tak ada masalah sebab ada bacaan macam tu. Tapi pergerakan laju ini mengikut kita mazhab Syafi'i, memang pergerakannya tidak boleh terlampau laju. Sunat muakkad. Ya betul. Yang dituntut, sunat dituntut. Maknanya pergerakan itu hendaklah dia kalau bermula daripada bacaan. Kalau bacaan tu laju, dia akan menjadi pergerakan tu laju. Katakan baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, itu hanya satu nafas saja. Untuk apa? Untuk bergerak laju. So pastikan bacaan tu adalah key untuk pergerakan. Tartil. Bacaan secara biasa dan pergerakan pun secara biasa. Nak laju-laju nak gimana? Kalau boleh saya tambah sikit lah. Boleh. Dari segi rukun-rukun kauli yang tadi Ustaz dah petik kan. Rukun kauli ni bunyi. Bunyi ni maknanya dibunyikan, disebutkan, dibaca. Bila dibacakan, dia automatically yang dia memperlahankan proses. Sebab kalau kita tengok analoginya pada alam, peti dengan guru. Cahaya sampai dulu, bunyinya sampai kemudian. Nak bagi tahu ni bahawa gema bunyi ni, kalau radio ni pun dia lambat. Jadi apabila diwajibkan dengan membunyikan ataupun menyebut, automatically dia suruh memperlahankan. Kalau baca dalam hati ya, Cik Wan, dia laju. Katalah imam solat zuhur baca, memang baca kan. Jadi kau rukun Fatihah tu pun baca dalam hati. Contoh kan. Mungkin jadi lebih laju. Tapi bila dia kena sebut, maknanya dia kena letakkan pada lidah untuk disebutkan, automatically dia perlu mengikut tertib dia. Dan itu salah satu aspek bahawa kenapa Allah letakkan beberapa rukun untuk bacaan, untuk disebutkan dan di dalam solat. Selain daripada itu, macam Ustaz cakap tadi lah, supaya ada gap dan nampak pemisah antara satu rukun dengan satu rukun yang lain. Maknanya rukuk dengan iktidal tu nampak di mana. Jangan sekali harum sekali lalu orang kata kan. Lebih kurang macam tu. Bagi sikit tips untuk saya semayang slow sekarang. Saya semayang ikut tertib sekarang. Apa dari segi sains ataupun dari segi health ataupun dari segi pahala mungkin. Sebab nak justify. Sebab sekarang nasib baik saya semayang je. Saya sebenarnya ada berbicara juga dengan sewaktu ini secara tidak langsung. Waktu tu saya di hospital melakukan pembedahan. Saya minta nak semayang. Sedangkan saya tak boleh nak physically tak apa nak boleh lah. Tapi doktor tu kata macam ni. Dia kata Ustaz semayang jangan terlampau cepat sangat. Sebab nanti bila masa Ustaz berdiri, kemudian Ustaz terus rokok, kemudian berdiri balik dengan cepat, dia kata darah tak sempat naik ke otak balik. Yang itu menyebabkan dia akan menjadi macam-macam penyakit. Betul. Bila kita sujud, kemudian sujud tu lama, kemudian naik secara cepat, darah tu tak sempat berhubung dengan otak dan orang dia akan boleh menyebabkan pingsan. Sebab dari sudut itu. So untuk teliti lagi dari sudut itu, mungkin para pendengar boleh semak di mana-mana tempat. Kan kalau kita tidur sekalipun, kita bangun terus, dia akan menjadi macam pitam kan. Macam kita rasa itunya macam tu. Especially for those yang ada low blood pressure dan dalam keadaan macam tu, badan baru ada trauma tertentu, pembedahan apa semua, so badan kita punya ritma dia tu tidak dalam keadaan yang circadian yang stabil, yang harmoni, yang biasa. So kena ada yang tadi jangan laju sangat kan. Semua doktor akan pesan macam tu lah. Boleh kita kaitkan dengan istilah senaman lah. Maknanya ada tertib bersenam kan, tak boleh angkat besi dengan laju semua. Betul. Sebab itu tadi walaupun solat itu boleh dilihat sebagai senaman, tapi dia ada seni dia. Dia ada rukun, dia ada sunat dia ada, maknanya ada an arts of solat itu sendiri yang harus dihormati. Baru capai makam solat, kalau tidak dia hanya jadi senaman.
Ya, betul. Episod 11 yang sangat menarik. Ustaz X Wan Ajaib menampilkan pakar ataupun pakar rujuk Ustaz X Wan Ajaib, iaitu Dr. Mir Hazir, dan kali ini kita bawakan Ustaz Zul sendiri. Yang mana saya rasa korang semua mesti tak puas. Kita akan sambung satu lagi bersama dengan Ustaz Zul untuk episod 11. InsyaAllah teruskan mendengar Shockcast kami, Ustaz X Wan Ajaib, dan jangan lupa untuk turun aplikasi Shock di Google Play Store dan juga Apple App Store. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.